Tak bermaksudlah saya cakap backpackers tak bagus. Okay. Dia ada standard dia sendiri. Betul. Kita ada standard kita sendiri. Okay. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, minggu ni bersama saya, Adam Jalal. Minggu ni Arif tak ada. Dia pergi Europe. Dia bawa grup. Jadi, saya ganti dia lah sebagai host. Jadi, Alhamdulillah bersama kita pada hari ini, Tuan Abdul Halim. Terima kasih Tuan sudi meluangkan masa bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk podcast Noh Travel. Jadi, selamat datang kepada Ini Tuan. dah episod berapa podcast kita ni? Yang ni dah episod yang ketiga. Okay. Yang ketiga, yang first kali dengan Tuan sendiri, yang second episode dengan saya, dan ada yang ketiga kita dua-dua. Okay. Ni gabungan yang paling mantap dah ni. Alright. Jadi di mana episod-episod podcast kita ni lebih kepada sharing pengalaman lah. Kita sharing pengalaman Tuan Halim sendiri, pengalaman kita, pengalaman team dalam bidang travel ni. Alright. Jadi untuk minggu ni kita lebih kepada santai dan juga kepada info-info am lah secara general. Lah, kita dah cerita pasal background. Betul. Kita dah cerita pengalaman Tuan Adam berbelah-belah tahun. Pengalaman saya pun dah berbelah tahun. Betul. Jadi kali ni apa topik kita Tuan Adam? Okey, jadi kita nak episod minggu ni kita lebih kepada persediaan sebelum travel tu sendiri. Okay. Persediaan sebelum travel ialah kalau kita nak pergi travel ni, kadang-kadang tempat tu kita tak tahu pun macam mana. Betul. Jadi kita sebagai travel agency, travel consultant, which is kita ada sedikit pengalaman dan juga pengetahuan supaya kita boleh advice kepada bakal-bakal traveller ni. Kepada bakal-bakal traveller. Jadi sebelum kita pergi travel mana-mana pun, kita mesti ada buat persediaan. Betul. Mesti ada punya. Jadi Tuan, saya nak tanya, selalunya kalau untuk di Noh Travel sendiri, kita kalau travel, kita lebih pakai kapal apa? Flight apa lah kita Flight ya, betul. Ada terbiasa sebut kapal tu, sebenarnya kapal terbang lah. Kapal Okay. Alright. Jadi biasanya kita pakai kapal layar ataupun tongkang. Jadi kebiasaan itulah jok-jok kita main dekat customer kita. Betul. Jadi pemilihan flight dia bergantung. Sebab apa bila kita buka penerbangan tu, ada penerbangan yang contoh flight Emirates tak terbang, Qatar terbang, Etihad tak terbang, Okey. Oman terbang. Jadi maksudnya kita pakai kapal-kapal yang eksklusif lah, maksudnya yang high International brand. yang international brand kita lah. pakai yang international brand. Dan pemilihan kapal ni dia bergantung kepada mana kita nak pergi. Okey, faham. Kita tak akan pilih kapal. Lebih kepada pemilihan kapal ni kita pilih berdasarkan tempat kita nak pergi tu. Okey, faham. Maksud dia kalau kita nak pergi London, bukan semua kapal yang ada kat Malaysia ni akan fly daripada KL ke London, tak ada. Tak banyak. Contoh even direct flight pun ada satu, Malaysia Airlines. Malaysia Airlines saja. British Airways tak ada ke daripada KL, rasa pun tak ada. Tak ada, dia stop dah. Dia dah stop sebelum ni ada. Betul. Jadi bila kita nak buat package, sebelum kita buat tu kita dah pilih dah kapal-kapal yang kita nak gunakan. Okey, sama ada kapal tongkang ke kapal layar ke. Tapi kita dah filter. Okey. Actually, apa kapal yang kita nak gunakan. Contoh bila kita buka package. Okey. Contoh package ke West Europe lah katalah West Europe. Kita ada beberapa kapal yang terbang tu. Okey. Emirates, Etihad, Qatar, Oman. Itu yang biasa yang kita gunakan. Okey, jadi ketetapan untuk kita pilih satu carrier ni, satu kapal terbang ni berdasarkan mana route dia nak masuk tu. Okey. Kadang-kadang ada juga customer call kita punya team sale, dia cakap okey saya nak flight pergi sini tapi naik kapal ni. Malang ni kapal tu tak terbang situ. Tak sampai ke situ. Jadi pemilihan kapal ni ialah kami sebagai travel consultant, kita sebagai travel agent, kita akan pilih the best carrier berdasarkan satu brand dia. Kedua, timing connecting flight dia. Okey. Sebab kita pergi ke Paris, tak adalah direct flight. Tak ada, betul. Jadi kita akan fly daripada satu tempat ke satu tempat dan transit mengikut hub penerbangan dan sambung ke Paris. Okey, Itu maksudnya kita akan tengok connecting mana yang paling baik. Betul. Kriteria dia yang kedua. Maksudnya dia punya layover tu tak panjang lah. Maksudnya tak lama, tak adalah. Ada juga yang terpaksa kita ambil lama, no choice. Sebab kita nak pakai Emirates, dia punya layover lama. Dulu, sebelum pandemik, kapal terbang ni, kalau 8 jam dan ke atas,
dia panggil STPC. Dia bagi free hotel. Okey. Sekarang dia bagi tapi tak free. Kena bayar. Jadi Semua kena bayar sekarang. jadi ada customer yang biasa terbang dengan kita. Dulu cakap, Tuan Lim, dulu kita dapat free hotel apa kat Dubai. Tuan, itu dulu. Sekarang dah tak macam dulu. Semua kena bayar. Semua kena bayar. Jadi hotel penerbangan pun dia dah tak macam dulu. Maksudnya diorang pun dah tak boleh nak compensate. Hotel free untuk layover dah tak ada. Ada yang bagi bergantung. Bergantung. Jadi pertama adalah brand tu sendiri. Yang kedua adalah dia punya timing, connectivity dia tu lah, connectivity dia. Dan yang ketiga adalah flight tu sendiri. In flight dia macam mana? Kapal dia seat macam mana? Makan dia provide berapa kali? Ada in-flight service tak? Sebab sekarang ni ada juga penerbangan carrier yang mana dia LCD tak ada. Tapi dia dah ada barcode, kita scan, kita tengok kat phone kita. Oh, maksudnya dekat seat tu dah tak ada screen tak ada dah. Ada certain macam contoh Air Arabia, Salam Air. Yang saya tahu beberapa carrier ni dia memang tak ada in-flight. Oh, dia tak ada screen dekat seat tu dah tak ada dah. Jadi dia akan tangkap gambar, internet dah ada, kita tengok kat phone kita. Maksudnya internet kapal tu lah. Internet kapal tu lah. Oh, maksudnya kita scan. Bukan Unify lah. Bukan Unify. Unify dah tak cover dah kita terbang tu. Tak cover sampai atas kan. Tak cover dah. Okey, maksudnya kalau kita ada tab, kita scan tu. Scan tu. So kita tengok kat ni lah. Kita tengok dekat situ dan segala apa yang kita tengok kat situ memang carrier ni, penerbangan ni dia dah set kan. Movie dia, apa dia. Semua dah ada. Oh, sama macam yang ada screen, cuma screen tu pakai screen kita. Betul. Menarik tu. Jadi benda-benda tu dah diadakan sekarang ni. Maksudnya lah kita long flight. Betul. Tengok depan, tengok sebelah, tengok kiri, tengok kanan, tengok bawah. Kita dah tak tahu nak tengok apa. Jadi inisiatif airline dia buat apa? Dia adakan benda-benda macam tu bagi kapal-kapal yang tak ada entertainment tu. Yelah kalau contoh long flight, kita tidur 2 jam, paling-paling maksimum pun 2 jam. Kita dah rasa 10 jam dah tidur. Rasa sebenarnya bangun, tengok tu jauh lagi rasa. Tengok jam jauh lagi, baru 2 jam. Ada lagi 4 jam lagi, 5 jam lagi. Jadi apa nak buat kan? Nak pandang stewardess takut. Dia tak boleh tu buat hal lah. Itu buat. Jadi ketiga adalah itulah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah harga. Fare dia tu kena fit dalam bajet kita. Faham. Jadi ini antara 4 kriteria yang paling penting untuk kita pilih flight apa kita gunakan untuk package kita. Tak kisahlah package Europe ke, package ASEAN ke, package Turki ke, apa package yang kami buat, kita akan pilih macam tu. Berdasarkan 4 kriteria ni. 4 kriteria ni. Yang terakhir adalah bajet. Nampak tak? Bajet kita letak. Maksudnya kita akan willing to go higher budget. Faham. Yang penting 3 tu kena elok dulu. Yang penting kepuasan pelanggan tu kita letak depan dulu. Faham. Alright. Jadi yang tu yang bab flight lah, pemilihan kapal dan sebagainya. Jadi kalau sebelum kita nak travel, of course kita selalunya kalau kita fokus pun lebih kepada negara-negara Europe, ASEAN pun ada yang 4 season country. Jadi ASEAN tak ada 4 season country. Asia. Yang buat hal tu Adam. Asia. Kalau ASEAN 4 country, Malaysia dah ada dah ada snow kan. Jadi berdasarkan pengalaman Tuan Halim sendiri, waktu dan juga musim yang best untuk kita travel sebagai orang Malaysia yang kebanyakan orang Malaysia suka travel, dan waktu yang sesuai untuk dia orang travel. Ini memang customer kita selalu tanya. Even tadi, masa saya masuk office, lalu dekat bahagian customer service, orang tanya, bila paling best sesuai pergi? Kesesuaian ni dia terikat dengan 2 pihak. Satu, diri dia sendiri bila boleh pergi. Bila boleh pergi. Availability dia tu. Maksudnya availability dia, walaupun masa tu weather bagus tapi dia tak boleh cuti. Pun tak jadi juga. Jadi ada satu lagi kriteria adalah bila musim paling best tempat tu. Jadi dia sangat subjektif nak bercakap pasal benda ni. Sebab negara-negara yang kita buat lawatan ni ada dia punya keistimewaan sendiri mengikut musim. Contoh, pergi Turki musim winter, seronok lah, ada ski resort. Betul. Bila winter? Daripada November sampai Mac. Cuti sekolah Disember je. Jadi kesesuaian tu bergantung kepada customer sendiri. Customer tu sendirilah availability dia tu macam mana. Kalau contoh ada customer yang dia willing untuk ambil cuti untuk dia pergi ke season tu, kita akan advise terus. Kita akan tanya dia dulu.
apa dia nak. Itu Kak Noh. Kita tak akan sekadar jual and jual tu kita tak buat. Betul. Jadi kita buat apa tau? Kita tanya puan cari apa sebenarnya? Dia nak apa tu sebenarnya Dia nak apa? Jadi biasanya kita akan buat apa? Kita akan tanya dengan customer, puan pergi kali ni nak merasai pengalaman apa? Faham tak? Faham? Tak ada, maksudnya kita bukan jual sekadar jual tau. Kita bukan jual, okey puan ni kami ada yang ni, kami ada yang ni, kami yang ni, tak ada. Kita tanya dia dulu kan. Kita tanya dia. Jadi ada customer kan selalunya respon saya nak rasa musim sejuk. Okey. Kita terus zoom in. Okey puan, musim sejuk ialah between November sampai March. Okey, faham. Dan masa ni akan ada aktiviti bermain ski. Okey. Dan kita tanya, puan boleh travel masa daripada November sampai Mac bulan berapa? Okey. Kalau cikgu biasanya dia akan cakap Disember cuti sekolah dan Februari. Okey, kenalah. Ngamal kita akan terus propose jadual kita. Okey. Jadi macam tu kita propose kepada customer macam mana nak pilih musim yang sesuai bergantung kepada availability dia. Sebab dekat yang bestnya Kak Noh ni, kita buka penerbangan setiap bulan. Betul. Kecuali bulan puasa kita tak ada buka lah penerbangan. Kita dulu pernah buka. Kita nak buat program contoh pergi ke Turki buat program berbuka. Malangnya kita dah terbiasa dengan bulan puasa, kita tak ke mana-mana. Betul. Jadi apa kita buat ialah kita stop penerbangan bulan puasa. Maksudnya bulan puasa tim kita banyak membuat kerja operasi untuk menyiapkan yang ke depan. Okey, faham. Jadi kalau Tuan Adam tanya bila musim sesuai sangat subjektif. Bergantung kepada customer apa dia nak, bila dia boleh pergi. Bergantung juga dengan negara-negara kita nak pergi tu, apa musim dia masa tu. Okey. Tapi yang paling utama sekali availability dia tu lah. Dan kita tak nak customer pergi, alas sekali dia menyesal. Faham. Sebab ada customer yang pergi cakap musim sejuk waktu pendek. Ya, betul. Dia tak tahu pun jadi macam tu. Sebab tu kita banyak sebab kita agensi. Betul. Kita akan beri konsultasi, beri diorang ni Advice, advice apa yang terbaik untuk diorang. Okey, faham. Untuk diorang supaya dia spend duit, kita nak pastikan dia dapat percutian yang sesuai untuk dia lah. Okey, faham. Sebab ada orang dia simpan duit lama untuk pergi travel. Jadi kita nak pastikan kita tak boleh nak fulfill semua. Sebab ni dia experience ni kita tak boleh nak pastikan dia 100%. Betul. Tapi kita cuba buat sehabis baik untuk memastikan kita menyediakan perkhidmatan yang paling sesuai untuk dia. Okey, faham. Maksudnya kita try deliver yang terbaik untuk dia lah. Betul. Okey, faham. Jadi means dia kena tengok kesesuaian orang tu sendiri, customer kita, prospek tu sendiri. Baru kita akan advise. Dan kita akan advise sama dia nak pergi musim bunga ke, musim sejuk ke. Betul. Kan? Okey, faham. Alright, itu satu daripada segi part musim dan juga season lah. Okay. Dan juga waktu. And then macam kita seperti dia tahu, Noh Travel sendiri pun ada provide yang multi country punya travelling. Maksudnya ada yang contoh pergi Balkan sampai 9 negara, pergi West Europe 6 negara. Jadi macam mana persediaan daripada segi mata wang tu? Okey. Jadi sekarang ni dunia semakin digital. Okey, betul. Even saya travel, baru saya berbalik daripada Switzerland, ada event di sana. Saya tak bawa cash langsung. Jadi bila kita travel dalam satu negara itu mudah. Okey, betul. Maksudnya kita boleh je pakai kita punya credit card, debit card, ada Wise, ada Big Pay. Jadi ada juga customer yang masih tak tahu wujudnya benda perkhidmatan macam ni. Jadi kita selalu advise ke klien kita bila travel ke negara yang dia tak merentasi negara-negara lain, tukar duit sikit, cash, kemudian pakai kad. Sebab apa bila diorang balik, kalau duit tu diorang tak pakai, diorang pakai kad, dia boleh convert balik dah ringgit dengan tak rugi 1 sen pun. Tapi bila dia balik dengan tukar cash yang banyak, tiba-tiba currency jatuh. Hari ni pound jatuh. Macam hari ni pound turun. Jadi pound turun. Jadi kalau dia beli tukar tinggi, balik dia jatuh, rugi dia. Betul. Jadi apa kita buat ialah kita selalu advise klien untuk pakai digital card, credit card, apa-apa payment gateway yang secara online dan tukar cash sikit. Itu bagi negara yang satu-satu. Yang ada 6 negara, yang 9 negara macam tu. Tak, itu yang satu-satu. Yang satu-satu kan macam Switzerland. Dia pergi Turki je. Faham. Okey. Kalau multi country pula, contoh Balkan. Kita tahu Balkan ni dia bukan negara maju pun. Betul. Terutama Albania, Montenegro, Macedonia, negara yang tak pernah dengar pun ada. Jadi di situ dia terima euro. Semua terima euro. Hampir semua negara-negara ni kita boleh
Bayar? membuat transaksi secara euro. Oh, jadi apa kita buat? faham. Kita advise customer untuk tukar euro sikit. Okey. Jadi bila dia sampai, contoh dia sampai dekat Macedonia. Okey. Tak ada apa sangat pun nak beli kecuali kopi-kopi, benda-benda tu, minum-minum, teh-teh, makan-makan kan. Jadi kita advise customer bila dia bawa euro, dekat situ dia tukar local currency sikit nak pakai. Untuk beli macam tu lah. Boleh Kalau beli dia contoh, dia tukar, katakanlah dia bawa cash standby 300 euro. Tapi kalau outlet memang masih pakai kad dekat boleh, situ. boleh, tak ada masalah. Cuma yang tepi jalan ni. Jadi kita advise customer untuk tukar euro sikit cash. Contoh dia sampai dekat Bosnia. Okey. Okey. Dia ambil euro dia, tukar dengan duit Bosnia. Bosnia dia pakai apa? Currency apa? Mark. Betul. Mark tu kan. Jadi dia ambil euro dia pergi tukar sikit. Okey. Dan belanjakan. Tak cukup, dia tukar lagi. Dia tambah lagi. Dia tambah lagi. Kalau dia nak buat transaksi besar, kebiasaannya kedai-kedai ni ada kad lah. Ada mesin lah, ada terminal lah. Ada payment gateway yang online tu ada semua. Semua boleh pakai Sekarang lah. dah modern lah, semua dah digital kan. Betul. Jadi should be no problem, tak macam dulu lah. Tak macam dulu. Okey. Maksudnya euro diterima menyeluruh. Kat mana-mana pun boleh. Dekat mana-mana negara Eropah ni dia terima. Betul. Kecuali London. London dia tak pakai. Dia tak pakai nak pound euro. Dia pakai pound. Pound lah. Dia king sikit lah. Dia lain Even sikit. dekat Swiss boleh pakai euro. Pun boleh Dia orang kadang-kadang ada kedai dia malah nak pening, okey lah ambil je euro. Euro pun. Dia kali-kali. Jadi kena tengoklah kali dia tu tinggi ke rendah. Betul. Tengoklah kat situ. Tengok macam mana lah kan. Okey, itu macam negara Indonesia, Vietnam, semua payment gateway. Even kat Indonesia boleh pakai Maybank. Betul. Boleh pakai MAE tu. Boleh pakai boleh pakai scan sekarang. QR tu. Betul, dah. Maksudnya kita, negara kita dekat dengan dia, dah tak ada masalah dah. Serumpun lah, serumpun. ASEAN, okey. Boleh, tak ada Europe, okey. Yang tan tu. Yang tan Uzbekistan, dia kurang sikit payment gateway. Okey. Yang tu kebiasaannya kita akan suruh customer bawa US dollar. Jadi itulah sebahagian daripada kerja kita. Memberi konsultasi kepada customer kita. Okey, faham. Itu biasanya kita akan brief kepada customer kita apa yang paling sesuai. Untuk bawa currency macam mana lah. Nak bawa currency yang macam mana, yang sesuai untuk dia, yang tak rugi untuk dia, pasti itulah customer nak tahu. Betul. And then contoh tadi kita dah tahu currency, kita nak advice macam mana, bawa macam mana. Anggaran antara kalau contoh satu-satu trip tu, berapa yang perlu kita advice kepada customer untuk bawa? Benda ni pun selalulah, ini memang customer, ini favourite. Betul. Ini soalan favourite customer semua. Macam tim kita tahu apa je yang kita nak podcast kan. Ni memang soalan favourite ni. Kalau tim sale tu ni soalan harian. Ini soalan dia rutin. Jadi dia bergantung kepada individu yang travel. Kita akan tanya dulu. Dia jenis suka shopping tak? Okey. Kalau contoh dia pergi ke negara-negara yang ada outlet branding yang mahal-mahal ni, tanya dia dulu. Dia tanya, tuan suka shopping? Suka. Brand apa? LV, Gucci, apa yang bawa 5,000 euro. Kita akan terus bagi tahu sebab kita nak dia bersedia dengan appetite pembelian dia tu macam mana. Okey. Kita kena tahu juga nafsu beli dia macam mana ni. Faham. Kalau dia jenis saya tak suka shopping, saya suka souvenir, bawa lah sikit. Jadi dia bergantung kepada pembeli tu juga. Okey. Kalau dia jenis suka shopping, pergi Jakarta, Bandung, pergi Bandung tu dia pergi dekat rumah model tu, borong semua. Kita dia bawa lah berapa banyak. Bawa lah seguni kan. Bawa lah spare lah dalam kad tu berapa semua kita suruh dia standby lah. Faham. Sebab sana pun boleh pakai kad kan, tak ada masalah. Dia bergantung kalau customer suka shopping, kita akan bawa banyak lah. Dan kita akan bagi anggaran harga barang. Okey. Alright, macam tadi kita pun dah cerita berkenaan dengan jenis-jenis currency yang perlu kita buat, yang perlu kita convert dan sebagainya kan. Jadi sepanjang trip di No Travel, kita pakai transport jenis macam mana kita pakai tu? Okey. Jadi kita biasanya pakai bas. Okey. Coaster. Kemudian private kita pakai Mercedes Vito. Vito Vito kita pakai juga. Kereta sewa kita tak pakai. Kita tak ada yang self drive ni saya rasa dia kurang selamat lah untuk kita. Sebab di No Travel ni kita ada standard kita tu sendirilah. Yang kita letakkan yang kita letakkan even though dia lebih murah. Tapi saya merisaukan keselamatan customer-customer kita. Yelah, travel ke Europe, pakai local driver, diorang lebih mahir perjalanan tu. Betul. Lagi winter, tak payah licin. Jadi di No Travel kita jarang lah buat self drive ni. Setahu saya sepanjang kita buat trip, sekali je kita pakai. Untuk self drive tu? Sekali tu je kita tak pernah pakai dah.
Okey. Saya ambil kira sebab apa tahu, keselamatan satu, Betul. kemahiran satu, pengalaman. Nak jadi driver kita bawa nyawa orang bang. Betul. Dekat belakang ni semua nyawa customer-customer kita. Jadi even though lebih mahal pakai local transport, safety is always number one. Okey, betul. Sebab kita kat luar negara ni terjadi apa-apa, dia bukan sesuatu yang mudah lah. Dia bukan sesuatu yang mudah. Jadi kebiasaannya kalau coach tu bus tu kita pakai 28 seater ada, 44 seater ada, 55 seater ada. Oh, 55 besar tu. Jadi bergantung kepada group size. Okey. Sama kat Indon, sama dekat Vietnam, Thailand, sama semua. Kalau grup-grup kecil private mungkin kita boleh pakai coaster yang 15 seater pun pakai local driver. Pakai orang sana yang Orang bawa. sana kita tak akan pakai orang kita untuk drive. Ini soal keselamatan ni. Alright. Mungkin kalau pakai self drive lebih murah lah. Apa? Sebab driver orang kita walaupun ada lesen sana, tapi saya merasakan ni benda antara elemen paling penting. Okey. Sebab keselamatan tu always number one. Concern Bila dia kita tu kan. travel. Kita takut dia tak tahu jalan, tersalah masuk tempat mafia, kena manalah tahu kena culik ke apa kan. Jadi kita kena pastikan driver kita ni orang yang sangat kompeten dan memahami perjalanan. Dia kena sebati dengan kenderaan dia. Sebab bawa kenderaan ni dia kena hati-hati tau. Betul. Dia Long bukan main distance, langgar je. Kalau contoh pergi ke Medan, yang kelok berapa tu, itu kalau orang kita bawa terbalik dah tu. Sebab dia ada wong. Dia dah tahu. Dia dah tahu dah. Dia dah tahu kat mana nak horn, kat mana nak pusing kan. Betul. Macam kat Europe, bukan boleh sembarang long distance tu. Orang kita ada capacity boleh buat. Boleh buat. Tapi pengalaman tu lebih baik kita pakai orang dia. Betul. Dino. ha? Pendapat saya sendiri dan kita punya kita dah memang set, kita tak akan pakailah sana. Faham. Soal keselamatan, keselesaan, pengalaman dan memastikan perjalanan tu smooth. Yelah, kalau orang sana dia dah tahu dah macam mana. Kalau winter dia dah tahu macam mana nak handle. Tayar tu nak kena pakai besi tu. Dia Tu nak kena pakai besi supaya dia tak slide. Sebab saya pernah drive sendiri dekat Europe. pernah drive sendiri. Beberapa kali kena saman. Saya masa tu tak confident drive sebab setiap kali nak buka produk saya akan pergi reki. Okey. Bila reki saya akan drive sendiri. Faham. Jadi saya akan membuatkan diri saya sebagai customer rasa susah tak? Masa kita masa dekat Switzerland tu winter, tayar slick, saya bawa 40 takut. Tayar slick nak naik bukit kan. Licin dia tu kan. Licin Licin kita dia tu. nak pergi Interlaken ke mana tak ingat, Lauterbrunnen. Licin, jadi yang ni tak boleh ni. Bahaya tu. Jadi Yalah, mungkin ada orang pro, saya tak pro. Tapi kita ambil kira keselamatan. Secara menyeluruh. General Dan kan. tourism local tourism pun tak advise. Kalau kita buat grup besar ni, self drive dia tak advise. Sebab kita sangat baik dengan tourism negara-negara yang kita buat package ni, kita engage dengan orang. Sebab kalau jadi apa-apa, kita akan contact tourism, kita akan contact embassy, diplomat kita kat situ semua. Kalau ada apa-apa yang terjadi kan. Kita buat secara profesional semua. Secara rasmi lah. Tak bermaksud lah saya cakap backpackers tak bagus. Dia ada standard dia sendiri. Betul. Kita ada standard kita sendiri. Faham. Jadi saya tak ada nak condemn mana-mana. Nak buat sendiri, nak drive sendiri, boleh drive sendiri. Tapi kita nak bagi tahu kita ada sebab kenapa kita buat apa kita buat. Apa sebab kita tak pandu sendiri tu dan kita pakai local driver. Tak apa mahal. Keselamatan is always number one. Faham. Jadi kita akan jual harga pada standard yang kita nak tetapkan tu. Okey, baik. Jadi saya rasa takut kena kecam ni. Geng-geng sebab memang Yelah, saya tahu ada yang individu ataupun agensi yang buat drive sendiri ni ada. Ada. Kita tak condemn dia. Buatlah dengan selamat. Betul. Tapi kita memilih untuk tidak buat. Tidak bermaksud itu betul. tak bagus. dia ada dia punya standard dia lah. Betul. Jadi kita tak nak lah nanti ada tengok podcast kita ni terasa. Betul. Faham. Ada agensi-agensi yang kawan-kawan kita juga. Jadi kita nak pastikan ini standard kami. Okey. Di travel kami kendalikan macam ni kita buat kan. Tak salah kendalikan macam tu, tapi saya bagi tahu pendapat saya sendiri macam tu. Okey, faham? Jelas. Sangat jelas dan menarik. Jadi kita tahu kenapa kita buat macam tu lah. Maksudnya kenapa kita tak buat self drive, kenapa kita pakai local transport dan sebagainya lah. Okey, jadi saya rasa untuk episod minggu ni itu sahaja soalan-soalan daripada saya. Pendek minggu ni? Minggu ni kita pendek sikit. Okey. Jadi alright. Benda-benda ni adalah basic lah bila kita buat package. Tuan Adam sendiri tahu, kita melayan banyak customer. Faham, kadang-kadang expectation customer ni sangat tinggi. Kita di sini cuba memastikan semua benda kita buat sehabis baik. Deliver sehabis baik lah. Nak memastikan satisfaction customer tu 100%.
kita belum pasti. Betul. Tapi tugas kita sebagai travel agency ketiga yang berurusan dengan hotel, berurusan dengan bas, berurusan dengan local guide, berurusan dengan restoran, dengan semua komponen-komponen package ni, kita nak pastikan kita buat paling baik. Kita boleh deliver as per yang kita as per yang kita janjikan lah. Betul. Faham? Okey, jadi saya rasa itu saja untuk minggu ni. Terima kasih kepada Tuan Halim sudi luangkan masa untuk podcast Nuh Travel pada minggu ni dan share pengalaman-pengalaman yang Tuan Halim ada dan juga pengetahuan yang Tuan Halim ada ni sangat berguna dan juga sangat mahal lah bagi saya. Sangat mahal. Tak. Okey, baik. Jadi terima kasih juga kepada viewer-viewer kita yang support podcast Nuh Travel. Jadi ada yang dah FYP juga kita punya podcast ni. Alhamdulillah. Tak, kita nak sampaikan info. Betul. Jadi kalau ada yang misleading dengan information kita, kita minta maaf lah. Betul. Kita berlapang dada dan kita bercakap atas dasar pengalaman kita. Betul. Kita share atas pengalaman kita sendiri. Apa yang kita lalui. Betul. Okey, faham. Jadi jangan lupa penonton-penonton semua. Penonton-penonton macam live pula. Macam rancangan TV. Macam rancangan TV kan. Jadi kepada viewers kita jangan lupa like, komen dan subscribe podcast Nuh Travel untuk konten-konten yang lebih menarik. Kalau nak tahu apa-apa, nak tahu apa info next, boleh komen dekat bawah. Komen dekat bawah supaya kita boleh sampaikan info tu pada next episode insya-Allah. Next episode lagi best. Kita lagi nak bongkar sikit beberapa sisi-sisi yang best lah dalam travel agency ni. Ini akan mungkin kita kena kecam, hantar P lah sana. Kita peduli apa. Jadi kita akan kongsi beberapa tactical. Kita akan ajar orang macam mana nak buat package. Kita bagi dia orang buat sendiri. Senang ke susah? Buat sendiri. Ini nak murah buat sendiri. Ini dahsyat ni. Kita bagi kita bongkar. Next episode dahsyat ni. Kita bongkar habis, belajar buat sendiri, boleh dapat murah, tanggung sendiri. Macam itulah buat dia tu. Itulah dia tu. Okey, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi itu saja. Jangan lupa Nuh Travel, creating moment.